Dan saya ingin bertanya kepada Prof. Datuk Teo adalah di tanggapan mengatakan bahawa Barisan Nasional bergantung kepada Melayu dan Bumiputera, sebaliknya Pakatan Rakyat pula bergantung kepada undi India dan China. Dan Abdullah Ibrahim menyebutkan di sini bagaimana dia mengatakan bahawa penentunya nanti adalah India dan China dalam PRU ke-13 ini. Bagaimana, Prof. Datuk? Ya, ramai pihak yang berpendapat sedemikian. Terutamanya untuk orang Cina lah. Ya. Penentu adalah daripada undi Cina. Tapi berbalik pada soalan Syed tadi itu, saya kira Melayu pun berpecah dua. Ada yang akan mengundi Barisan Nasional, ada yang akan mengundi Pakatan Rakyat. Ya. India saya kira 50-50 seperti Melayu tadi. Tetapi Cina saya kira 80 Pakatan Rakyat, 20 barisan ataupun 70 Pakatan Rakyat, 30 barisan lah. Dan daripada kajian-kajian yang dilakukan secara rambang pun didapati itulah polanya. Dan saya kira Prof. Datuk bersetuju itu yang akan menjadi penentu bahawa India dan China yang akan menjadi penentu siapa yang berada di depan? Saya kira begitulah. Dan ramai pihak yang berpendapat sebegitu. Saudara Nasrun bersetuju dengan congakan itu? Saya tetap mengatakan faktor Melayu adalah faktor utama. Okey. Dan faktor penyumbang adalah daripada pengundi Cina dan juga pengundi India. Di samping pengundi Melayu, yang menjadi faktor utama kepada kecenderungan sesebuah parti itu akan menang adalah dari segi Bumiputera, Sarawak dan juga Sabah. Yang tidak dapat kita nafikan. Saya ambil contoh begini. Kita ada daripada 222 kawasan parlimen, kita ada 85 anggaran kawasan yang mempunyai pengundi Cina lebih daripada 30%. Okey. Trend ya. Trend. 30% pengundi Cina di dalam sesuatu kawasan. Saya ambil daripada pilihan raya kecil Bukit Gantang. Kalau daerah mengundi itu 30% pengundi Cinanya di situ dan ke bawah, BN akan tewas. Kita ambil senario yang lebih besar di peringkat nasional. Kita kata kita ada 85. Daripada 85 itu, yang diempunyai oleh BN adalah 38. Dan daripada gabungan antara DAP, PKR dan PAS ada 45. Dan satu SAPP dan satu lagi bebas. Yang di tangan BN 38 itu, MCA 15 dan UMNO-nya 13. Dan yang selebihnya adalah daripada SUPP 4, MIC 2, Gerakan 1, APCO 1, LDP 1 dan juga PBS 1. Apa yang ingin saya timbulkan di sini, dalam tempoh itu, 2008, mungkin kita mengatakan sokongan masyarakat Cina agak kurang kepada Barisan Nasional. Dan benda itu berterusan. Daripada pilihan raya kecil, demi pilihan raya kecil, demi pilihan raya kecil. Kita lihat bermula dengan kajian kita di pilihan raya Pematang Pauh, di daerah mengundi yang mempunyai 70% pengundi Cina dan lebih, kita ataupun Barisan Nasional kalah. Dan apabila pergi ke Kuala Terengganu, tahap sokongannya lebih rendah. Dan apabila pergi ke Bukit Gantang, rendah lagi, makin merosot. Dan kalau ikutkan dari segi aviation, penerbangan, kapal terbang tu nak tumbang dah ataupun nak jatuh. Tetapi apabila Yang Berhormat Datuk Seri Najib mengambil tampuk pemerintahan selepas daripada Tun Abdullah, kita lihat kemerosotan atau penyusutan sokongan perbandingan antara Pematang Pauh ke Kuala Terengganu pergi ke Bukit Gantang itu, kemerosotan wujud daripada Hulu Selangor, daripada Bukit Gantang ke Hulu Selangor, tetapi agak minimal, sangat-sangat. Dan selepas itu dia meningkat di Sibu, meningkat di Batu Sapi dan seterusnya ke Sarawak. Tetapi tahap sokongan ini, seperti mana kalau kita ingin andaikan dengan satu analogi, satu kapal terbang yang ingin berlepas daripada kapal terbang, dia nak naik tapi tak berapa nak naik. Dia nak naik tak naik, nak naik tak naik. Yang apa perlu dirisaukan oleh Barisan Nasional adalah
apabila kapal terbang itu sampai di hujung runway itu, sama ada dia boleh naik ataupun tidak. Tetapi dari segi graf menunjukkan memang berlakunya kenaikan. Okey. Tetapi yang itu apabila sampai ke tempoh 3 tahun daripada tahun 2008. Tetapi apabila selesai tempoh 2008 sehingga 2011 ataupun selepas daripada pilihan raya negeri Sarawak, kita dapat lihat kerajaan yang diganggu-gugat dengan pilihan raya demi pilihan raya ini berjaya mengawal semula kapal yang sedang berlayar ini dan mampu untuk memikirkan apa yang terbaik untuk rakyat selepas itu. Baik, Tok Cik di talian dari Melaka. Hello Tok Cik. Tok Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ringkaskan Apa khabar Tok Cik. dia, ringkas. Ya, silakan. Saya dengar apabila kita punya bicara yang baru belas cakap tadi tu, saya rasa duka cita lah kalau cerita yang kisah macam tu. Sekarang rakyat dah kenal siapa pemimpin yang patut dipilih. Ringkaskan Ya, Tok Cik. ringkas. Ya. Jadi saya punya jangkauan Barisan Nasional tetap berjaya. InsyaAllah rakyat dah kenal siapa yang boleh dipercayai. Baik. Seluruh negara. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tok Cik. 0322829062 masih boleh dimanfaatkan. Mungkin faktor soalan yang sama. Faktor yang akan menentukan nanti adalah China dan India. Susulan daripada soalan kepada Nasrul. Saya agak lain dengan kedua independen sebab saya mengajak kepada rakyat Malaysia supaya memikirkan tentang bukan bangsa tetapi parti politik yang akan bertanding itu juga menjadi faktor. Okey. Tun Mahathir acap kali dalam pilihan raya dia cakap memilihlah berdasarkan kepada parti politik bukan pada res ataupun kepada bangsa. Sebagai contoh, sampel kita lihat di Ulu Selangor, Parlimen Ulu Selangor, walaupun majoriti Melayu tetapi menang juga kita punya calon India daripada Barisan Nasional. Maknanya walaupun Melayu boleh memberikan undi kepada bukan Melayu di situ. Jadi saya melihat bahawa kalau kita memikirkan kepada keadaan ini, kita apabila pun tidak akan wujud satu bangsa Malaysia. Sedangkan gagasan satu Malaysia adalah mewujudkan kita satu bangsa, satu Malaysia. Ya. Kalau kita masih berbicara soal tentang Melayu, Cina, India sampai bila pun tak berakhir dan dia tidak akan wujud satu bangsa Malaysia. Dan kajian saya menunjukkan konsep satu Malaysia dalam kajian yang dilakukan, sokongan terhadap satu Malaysia nampaknya makin meningkat. Ya, saya membuat kajian berkali-kali dan yang kajian terakhir menunjukkan bahawa sokongan terhadap kerajaan ialah 63%. Tetapi yang menjadi border ataupun penentu ialah atas pagar. Atas pagar ni tak kisahlah sama ada Melayu, Cina, India, tetapi ialah mungkin parti politik, mungkin NGO, mungkin lain-lain daripada bukan parti politik yang mempunyai satu gagasan idea yang dibawa perkasa sebagai contoh, ya. Jadi dalam hal ini penentu kepada menang kalah tu atas pagar 15.44%. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kalau mana-mana parti politik nak menang, dia kena merebut orang yang atas pagar ni, 15.44% ini. Maknanya kalau BN dengan usaha dan daya yang ada berjaya menawan dan menambat hati pengundi atas pagar, insya-Allah dia boleh menang. Dan sebalik juga parti pembangkang, kalau dia pada menggunakan pendekatan yang tertentu, maka dia juga boleh menang. Ya. Jadi banyak pendekatan-pendekatan itu berlaku. Sebagai contoh, di kajian saya yang terakhir di 4 buah negeri menunjukkan keadaan dia masih lagi 50-50. Ya, tetapi saya melihat bahawa kalaulah sebagai contoh BN nak menang di Selangor, memang kajian saya 54% BN boleh menang di Selangor. Tetapi kita buanglah 4% tu, kata 50%. Tapi atas pagar di sini masih ada dalam sekitar 12.3%. Bermaksud ada lagi pendekatan wait and see. Tunggu dan lihat. Kadang-kadang di saat-saat akhir dia akan buat keputusan, ya. Kadang-kadang hati dia masih lagi nak pilih ini ke atau itu ke. Tetapi apabila biasalah macam orang nak memujuk kan, pujuk demi pujuk, Dia nak tunggu siapa calon tu. Dia nak tengok siapa calon tu. Siapa dia calon dan sebagainya. Jadi patut-patut ini akan menentu. Ya, jadi saya setuju sangat dengan apa pendekatan Tok Mahathir bercakap bahawa cubalah rakyat Malaysia berfikir tentang lebih pentingkan parti politik akan membawa perubahan itu berbanding dengan siapa yang akan menentukan dari segi bangsanya. Kalau seandainya contohnya di dalam komponen Barisan Nasional, kalau kita nak harap betul-betul orang India, dia tidak ada majoriti tau. Ya. MIC Tidak ada kawasan tidak akan yang ada tempat India langsung majoriti. pun. Betul. Tetapi atas dasar
kerjasama dan juga persefahaman, kita berikan juga tempat-tempat tentu yang dikatakan India tu tinggi. Jadi tetapi tempat itu akan boleh menang MIC. Yep. Sebab kita bercakap atas parti, Yeah. bukan atas dasar kaum.